Pendahuluan. Keluarga merupakan komponen penting dalam proses pembentukan masyarakat dan negara. Tanpa institusi keluarga, kewujudan negara tidak akan sempurna. Islam memandang keluarga sebagai sebuah institusi pencorak masyarakat yang bakal dibina. Di dalam Islam, tanggungjawab kepimpinan keluarga pada asasnya terletak pada kaum lelaki. Walau bagaimanapun, dalam memastikan kejayaan institusi ini, kedua-dua belah pihak, iaitu ibu dan bapa, seharusnya memainkan peranan yang sama penting. Sebagai suami, peranan asas ialah menyediakan keperluan seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian. Bukan itu sahaja, sebagai seorang ayah, beliau juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan akademik yang penting untuk perkembangan minda dan pendidikan agama untuk kesejahteraan rohani dan fizikal. Bagi ibu pula, tanggungjawab utama ialah memastikan kelancaran dalam sistem rumah tangga yang disulami perasaan kasih sayang dan hormat menghormati. Mungkin perkara ini bagi setiap individu yang bergelar ibu bapa sudah terlalu arif dan tidak perlu untuk dibahaskan lagi. Penyataan masalah. Ibu bapa hendaklah menggunakan metod yang betul dalam membentuk sebuah institusi keluarga yang baik. Yang kedua, ibu bapa tidak menjadikan kisah keluarga Nabi Yusuf sebagai panduan untuk membentuk sebuah institusi keluarga. Yang ketiga, tidak mengamalkan budaya institusi keluarga. Dan yang keempat, kaedah yang kurang tepat dalam membentuk sebuah institusi keluarga. Objektif dan persoalan kajian. Objektif. Yang pertama, untuk mengenal pasti pengetahuan masyarakat tentang kisah Nabi Yusuf. Yang kedua, untuk menjelaskan kisah Nabi Yusuf bermanfaat kepada masyarakat. Yang ketiga, untuk mengkaji keberkesanan kisah Nabi Yusuf dalam pembentukan institusi sesebuah keluarga. Persoalan, adakah masyarakat tahu tentang kisah Nabi Yusuf? Yang kedua, adakah terdapat manfaat yang diperoleh oleh masyarakat daripada kisah Nabi Yusuf? Dan yang ketiga, adakah terdapat kesan pada institusi keluarga melalui kisah Nabi Yusuf? Hipotesis kajian ini dilakukan untuk memberi jangkaan kepada penyelidik mengenai hubungan antara pemboleh ubah. Terdapat 4 hipotesis alternatif dan 4 hipotesis nol. Untuk hipotesis alternatif yang pertama, terdapat masyarakat yang mengetahui kisah Nabi Yusuf AS. Yang kedua, terdapat manfaat daripada kisah Nabi Yusuf AS. Yang ketiga, terdapat kesan pada pembentukan keluarga daripada pengaplikasian kisah Nabi Yusuf AS. Dan yang keempat, terdapat keperluan pada kisah Nabi Yusuf AS kepada masyarakat. Untuk hipotesis nol, tidak terdapat masyarakat yang mengetahui kisah Nabi Yusuf AS. Yang kedua, tidak terdapat manfaat daripada kisah Nabi Yusuf AS. Yang ketiga, tidak terdapat kesan pada pembangunan keluarga daripada pengaplikasian kisah Nabi Yusuf AS. Dan yang keempat, tidak terdapat keperluan pada kisah Nabi Yusuf AS. Untuk signifikan kajian, hasil daripada kajian ini, penyelidik berharap ia dapat membantu masyarakat untuk membina keluarga yang lebih harmoni melalui kisah Nabi Yusuf. Selain itu, hasil daripada kajian ini dapat membantu masyarakat mengelak perkara yang berupaya menjatuhkan institusi keluarga. Pada masa yang sama, kajian ini adalah untuk membuka minda masyarakat untuk mengetahui sebab sedikit pengejaran yang terdapat di dalam kisah Nabi Yusuf AS, terutamanya di dalam institusi keluarga. Sorotan literatur. Yang pertama ialah etika Islam terhadap peranan institusi keluarga dalam pendidikan kerjaya anak-anak. Kajian ini memfokuskan bagaimana etika Islam dalam sesebuah institusi keluarga mampu membentuk akhlak anak-anak. Antaranya ialah ambil berat terhadap masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Yang kedua, menjadi contoh dan tauladan terbaik kepada anak-anak dari segala aspek, khususnya dalam hidup berkeluarga. Sorotan literatur yang kedua ialah tingkah laku dan peranan institusi keluarga dalam membantu ekonomi dan masyarakat lestari.
Kajian ini berfokuskan kepada bagaimana kisah Nabi Yusuf AS yang ditindas oleh adik-beradiknya. Antara cara untuk membentuk sebuah institusi keluarga yang baik ialah dengan mencontohi sikap ayah Nabi Yusuf AS yang sentiasa menasihati dan tidak jemu menegur anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak tersalah langkah. Yang kedua, ibu bapa boleh mencontohi sikap dan kasih sayang Nabi Yakub kepada anaknya Nabi Yusuf yang selalu ditindas dan dipulaukan oleh adik-beradiknya. Sorotan literatur yang ketiga, institusi keluarga perlu diperkukuhkan. Kajian ini dilakukan secara spontan dalam sesi temu bual seorang pengurusi jawatan kuasa, keluarga dan masyarakat. Kajian ini berfokuskan tentang kepentingan menjaga budaya institusi keluarga dalam sesebuah keluarga. Antaranya ialah yang pertama, sebuah keluarga yang mengamalkan institusi keluarga dapat melahirkan modal insan yang berkualiti. Yang kedua, lahirnya generasi yang mampu berdaya saing dan mempunyai keyakinan yang tinggi. Ini disebabkan oleh didikan ibu bapa di rumah yang mengamalkan institusi keluarga dengan baik. Menurut Sofyan Shah di dalam kajiannya yang bertajuk Peranan Ibu Bapa dalam Perspektif Al-Quran, kajian Surah Yusuf, kajian ini berfokuskan tentang peranan ibu bapa dalam membentuk sesebuah keluarga Islamik serta taat akan perintah Allah, dan terdapat kisah Nabi Yusuf dalam membentuk institusi keluarga. Di dalam kajian ini juga terdapat hal yang penting perlu diterapkan oleh anak-anak agar menghormati ibu bapa dan metode untuk membentuk sebuah keluarga yang baik, harmoni dan bertanggungjawab. Ruri Afriyanusa dan Muhammad Bela Aqam di dalam kajian mereka yang bertajuk Al-Quran Solution to Yusuf's Letter in Overcoming Youth Moral Degradation in Era 4.0, mereka menyatakan bahawa terdapat solusi yang terbaik bagi mengatasi masalah moral seseorang remaja di dalam kisah Nabi Yusuf AS. Solusi tersebut adalah dengan menceritakan kisah-kisah Nabi Yusuf AS yang memaparkan sifat-sifat mahmudah seperti bercakap jujur, amanah, sabar, disiplin, kerja keras dan rendah diri. Ibu bapa merupakan faktor utama yang mampu mendidik anak-anak atau remaja untuk memiliki kepribadian yang baik. Mereka bentuk kajian yang digunakan di dalam kajian ini adalah kajian kualitatif yang berbentuk kajian kes. Kajian kes merupakan kajian yang menggunakan cara soal selidik, pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Untuk lokasi kajian, kajian ini dilakukan di sebuah institut pengajian tinggi iaitu Institusi Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS yang terletak di Jalan Matang, Telaga Air, Kuching, Sarawak. Antara sampel kajian yang digunakan untuk memperoleh hasil dalam kajian ini adalah yang pertama, pensyarah di Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak, yang kedua, pelajar-pelajar Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak, yang ketiga, jurnal-jurnal berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf AS dan institusi keluarga. Dalam mendapatkan data serta maklumat kajian, penyelidik telah membuat kajian-kajian rintis seperti melakukan kajian terhadap penyelidikan yang lepas. Untuk tujuan ini, penyelidik telah menggunakan perkhidmatan serta kemudahan yang disediakan seperti laman sesawang. Di sini, penyelidik telah berkunjung ke laman sesawang yang khas digunakan untuk mencari maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian. Antara hasil yang diperoleh adalah penyelidik telah menemui beberapa jurnal yang berkaitan dengan tajuk yang hendak dikaji. Kajian ini akan menyentuh hal berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf AS dalam pembentukan institusi keluarga. Selain itu, kajian ini juga akan menyentuh adakah kisah Nabi Yusuf AS berguna untuk membentuk institusi keluarga. Secara kesimpulannya, penyelidik telah berusaha untuk memperoleh hasil kajian serta mengikuti metodologi serta prosedur yang telah digariskan untuk memperoleh hasil kajian yang sempurna. Dengan ini, penyelidik berharap agar responden akan menggunakan inisiatif yang dilakukan oleh keluarga Nabi Yusuf AS serta Nabi Yusuf AS sendiri dalam membentuk keluarga yang bahagia dan mendapat membuka mata mereka tentang keberkesanan cara tersebut. Hal ini demikian kerana sesebuah institusi keluarga yang terbentuk daripada cara yang didikan melalui ajaran Islam akan menjadikan sesebuah keluarga tersebut bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat.